Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu kembali kita pada hari ini dalam kelas PDPR Sains untuk tahun 4. Pada hari ini cikgu akan menerangkan kepada murid-murid tentang tenaga. Adakah tenaga boleh dicipta atau dimusnahkan? Tetapi sebelum tu cikgu akan mengulang kembali bentuk-bentuk tenaga. Cikgu akan imbas kembali tentang bentuk-bentuk tenaga yang kita telah ketahui sebelum ini ya. Okey, bentuk tenaga. Terdapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Okay, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Ini adalah sumber tenaga yang utama. Okay, yang kedua adalah tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Okey, bila kita kata tentang haba, ia adalah satu objek yang mengeluarkan suhu yang panas. Ya. Okey, seterusnya tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Okey, seterusnya adalah tenaga bunyi. Tenaga bunyi terhasil oleh objek yang bergetar. Dan seterusnya tenaga elektrik. Tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Okey, seterusnya adalah tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim atau bateri. Okay, seterusnya tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Setiap objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Okay, seterusnya adalah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada satu ketinggian ataupun yang diregangkan atau dimampatkan. Okey, seterusnya adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Itu adalah semua bentuk-bentuk tenaga yang kita telah ketahui sebelum ini. Adakah tenaga-tenaga ini kita boleh cipta ataupun kita boleh musnahkan? Okey, mari kita lihat bersama-sama. Okey, cikgu akan terangkan di sini ya. Okey, tenaga. Okey, tajuknya tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, kita tengok sama-sama ya. Okey, semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Tahukah kamu tenaga boleh berubah bentuk kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, kita perhatikan gambar rajah ni ya. Okey, motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Ya, bergerak. Setiap objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetiknya sendiri untuk bergerak? Adakah motor ni mencipta tenaga kinetiknya sendiri untuk bergerak murid-murid? Okey, kita tengok sama-sama. Bagaimanakah tenaga kinetik motosikal itu dicipta? Okey, tenaga tidak boleh dicipta. Sebenarnya, enjin motosikal hanya mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik untuk membolehkan motosikal itu bergerak. Dari mana datangnya tenaga kimia ni murid-murid? Ya, dari mana datangnya tenaga kimia? Tenaga kimia ni yang menyebabkan motor tu bergerak dan terbentuknya tenaga kinetik. Okey, kita teruskan lagi. Okey, semasa di stesen minyak. Okey, kita isi minyak dahulu ya. Okey, rupa-rupanya enjin motosikal ini inilah yang mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga
kinetik. Rupa-rupanya motosikal enjin motosikal inilah yang mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Ya, tenaga kimia tadi diperolehi daripada petrol. Petrol yang diisi ke dalam enjin motosikal, ya murid-murid. Okey, seterusnya beberapa hari kemudian dia kata, kenapa motosikal ini tiba-tiba berhenti ayah? Alamak, minyak dah habislah. Okey, mengapakah motosikal ini tidak terus bergerak? Apakah yang terjadi kepada tenaga kinetik yang ada pada motosikal ini? Adakah tenaga kinetik pada motosikal ini telah dimusnahkan? Tidak, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Okey, bila motosikal ni berfungsi, dia bergerak dan juga pada masa yang sama ia akan mengeluarkan bunyi dan juga tenaga haba pada tayar yang bergeser ni, akan tercipta dan akan terbentuknya tenaga haba. Okey, motosikal itu tiba-tiba berhenti kerana semua tenaga kimia daripada petrol telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Okey, seperti tenaga kimia yang diperolehi daripada petrol, tenaga kinetik pergerakan motosikal menjadi kepada tenaga haba daripada pergerakan motosikal dan juga terbentuknya tenaga bunyi. Berdasarkan situasi yang cikgu telah ceritakan tadi, menerangkan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, lagi sekali cikgu beritahu, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tetapi tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Di sinilah kesimpulannya yang kita boleh dapat, yang menerangkan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tetapi tenaga ini boleh berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, seterusnya cikgu akan menerangkan tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, tahukah kamu sumber tenaga boleh dikelaskan kepada tenaga yang boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey, kita perhatikan gambar rajah ni, ya. Okey, terdapat dua sumber tenaga, satu yang boleh dibaharui, satu lagi yang tidak boleh dibaharui. Apa maksud yang boleh dibaharui ni, ya? Okey, sumber yang boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Okey, baik murid-murid, sumber tenaga yang boleh dibaharui ini sumber tenaga yang tidak akan habis. Yang tidak akan habis. Dia tidak boleh habis, ya. Dia akan sentiasa dijana secara berterusan. Apa sumber tenaga yang tidak boleh habis ni? Apa yang boleh dijana secara berterusan ni? Contohnya adalah matahari. Matahari ialah sumber tenaga yang sentiasa ada. Adakah matahari boleh habis, murid-murid? Tidak, ya. Matahari tak akan habis. Okey, yang kedua adalah ombak. Ombak juga wujud secara semula jadi. Ombak juga boleh dijana secara berterusan dan tidak akan habis. Okey, seterusnya adalah air. Air yang berada di persekitaran kita. Air sentiasa ada di persekitaran kita, ya. Okey, seterusnya adalah angin. Angin tidak terhad dan sentiasa ada. Jadi, angin adalah sumber tenaga yang
boleh dibaharui dan tidak akan habis. Okey, seterusnya adalah biogysim. Biogysim ialah bahan daripada sisa-sisa pertanian. Biogysim sentiasa ada kerana ia berasal daripada bahan semula jadi. Jadi biogysim juga tidak akan habis ya murid-murid. Okey, itu adalah sumber tenaga yang boleh dibaharui. Okey, sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui pula adalah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Terhad maksudnya sikit dan tidak boleh dijana semula. Dia akan habis. Apabila kita habis gunakan, dia tidak boleh dijana semula. Contohnya adalah bahan api fosil. Bahan api fosil akan kehabisan suatu masa nanti. Ya. Okay, contohnya adalah arang batu. Sekarang kita pun sudah sukar untuk melihat arang batu ya. Cikgu pun tidak pernah melihat arang batu ni macam mana bentuk arang batu ni. Okey, seterusnya gas asli. Gas yang ibu kita guna di dapur untuk memasak. Satu hari nanti gas asli ini akan habis. Ya. Okey, seterusnya petroleum. Petroleum yang kita gunakan di dalam kenderaan bermotor seperti kereta, motosikal, lori, van. Yang tu juga ia akan habis suatu hari nanti. Okey, seterusnya adalah bahan nuklear. Bahan nuklear seperti uranium adalah terhad dan juga akan habis suatu hari nanti. Okey, itulah serba sedikit apa yang kita perlu ketahui tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, baik murid-murid, setakat ini dahulu penerangan cikgu tentang bentuk tenaga, tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan dan juga sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Untuk tugasan hari ini, cikgu mahu nanti murid-murid membuat latihan di dalam buku Smart 1001 di muka surat. Okey, di muka surat 60, 57, 58 dan 59. Okey, untuk panduan menjawab soalan, cikgu akan berikan satu lagi video selepas ini. Okey, setakat ini dahulu murid-murid. Cikgu berhenti dulu setakat ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.